kita dengan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. Alhamdulillah, dapat kita bertemulah pada pagi ni, pagi hari Ahad, yang biasanya menjadi hari untuk kita berehat lah. Kita berehat, untuk kita apa-apa, berhibur mungkin. InsyaAllah lah hari ni kita seperti biasa lah kan. Sebab korang pun memang biasa buat usaha hari Ahad pagi kan, betul tak? Kalau tak silap kan. So korang pun dah biasalah dengan hiburan ini kan. So, kita panggil ni hiburan lah, ini hiburan kita insyaAllah. Hiburan kita di pagi ni mungkin ni first time lah untuk korang kan, bersama dengan abang. Kalau ialah sebagai orang cakap apa dia panggil, bukan murabi gantilah kan, macam menggantikan lah Abang Syakir kan. So so kita nak buat apa ni? InsyaAllah mungkin itulah sebab actually abang pun tak berapa nak mengenali saya lah sebenarnya kan. Tapi itulah hopefully sesi yang kita luangkan ni and pada pagi ni hopefully kita dapat lebih mengenali and hopefully sama-sama dapat dapat manfaat lah. Maknanya bukanlah sesi ni untuk korang semata-mata kan, tapi untuk kami juga, untuk abang juga, which is hopefully abang pun dapat serap semangat yang korang ada tu. Faham ke? Okay, nampak dua orang je muka kat sini. Yang lain mana muka yang lain? Kalau boleh buka kamera sikit, tengok keadaan korang macam mana sekarang. So supaya kita ni rasa lebih bersemangat lah. Maknanya itulah macam cakap tadi lah, maknanya bukanlah sesi untuk korang saja, dia bermanfaat untuk abang juga lah. Maknanya mungkin abang akan dapat serap semangat yang korang tunjukkan. Betul lah. So seperti biasalah kan, kalau kita ingat balik segala apa yang kita lalui dalam kehidupan ni, sebenarnya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Even nikmat kita berjumpa pagi ni kan, walaupun tak dapat nak berdarat apa ke, tapi alhamdulillah Allah masih lagi peluangkan masa untuk kita, Allah masih berikan nikmat untuk kita luangkan masa untuk kita bertemu secara online ni. Dan nikmat itulah yang telah Allah katakan juga dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Ma'idah yang ketiga kan. Mana ayat dia? Siapa ingat? Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ke page yang belah kanan, 107. Yes, sikit je. Part tengah-tengah tu, belakang tu, al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam madina. And al-yawm, pada hari ini, yauman, akmaltu lakum dinakum, aku telah akmal tu apa? Akmal tu maksudnya sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati. Atmam maksud tamam, cukup. Tamam kan, kita nak solat tamam ke nak solat jamak, cukuplah kita solat cukup atau kasar kan, solat kasar ke nak pendek ke nak solat tamam, cukup lah. So, aku telah atmam kan, atmam tu aku telah cukup kan, alaikum ni'mati, itulah cukupkan nikmatku, dan waraditu lakumul islam madinah, aku telah redha Islam sebagai agama kalian. So ada tiga benda kat sini yang Allah telah cakap, Allah telah sempurnakan akmal
telah sempurnakan agama, Allah telah cukupkan nikmat kepada kita, dan Allah telah redha Islam ni sebagai agama kita. Kan? So kita sekarang ni Allah telah cakaplah benda tu kan. Maknanya Allah cakap nikmat yang Allah bagi kita ni sangat cukup sebenarnya. And in fact lebih. Kan? Mak katanya apa benda ni kan? Kadang kita macam kenapa aku tak dapat ni? Kenapa aku tak dapat ni? Kenapa aku tak dapat ni? Sedangkan banyak sebenarnya nikmat kalau kita betul-betul kira, kita betul-betul reflect balik kehidupan kita. Tengok dari sudut kesihatan kita sendiri kan. Macam mana kita boleh nak melihat sekarang ni. Kita boleh nak mendengar, kita boleh nak bercakap, kita boleh nak berjalan. Itu semua nikmat. Kita boleh nak ada kat sini. Itu semua nikmat. Kita boleh nak kumpul. So itulah nikmat-nikmat yang kita kena syukuri, and supposedly kita fikirkan sejauh mana lagi perjalanan kita nak kena sumbangkan kepada Tuhan kita. Sebab last sekali main goal kita adalah kita nak bertemu dengan Allah. Kita nak bertemu dengan Allah. So itulah main goal kita dalam kehidupan kita. Bukanlah benda-benda kita letak dalam dunia ni. Contohnya apa? Kita letak kita punya exam, kita letak kita punya kerja, kita letak kita punya kehidupan sementara ni. Benda tu memang generally kita nampak sekarang ni, tapi benda tu tak pergi kepada goal yang paling utama tu. Kan? So itu yang kita nak tanam betul-betul. That's why kita jumpa setiap minggu untuk kita betul-betul ingat balik benda ni, untuk kita sama-sama perbaharui balik hati kita, niat kita, supaya sama-sama kita dapat lakukan something lah. Maknanya kita manfaatkanlah hidup kita ni dengan sebaik mungkin lah. Masing-masing pun dah besar kan. Itulah, insyaAllah sekadar sedikit mukadimah lah. Hopefully dapat align lah balik hati kita kenapa kita ada kat sini lah, insyaAllah. So sebelum abang teruskan, itulah kalau boleh nak berkenalan lah sedikit kan dengan siapa-siapa yang ada kat sini kan. Yang abang betul-betul kenal tu Imran, Fahim, tapi nak directly lah kan. Rasanya Imran kenal tapi tak pernah jumpa depan-depan. Dan Fahim pernah jumpa. Siapa lagi pernah jumpa? Amar pernah jumpa. Syazwan pun pernah jumpa. Tak pernah jumpa, and rasanya muka pun tak tahu macam mana. Boleh tak buka kamera siapa-siapa yang boleh ni lah, yang kameranya okey kan. Wise dengan siapa yang Adib ada lagi seorang Adib betul. So insyaAllah. So sekali tadi Arif Akrami dah terkeluar. Tadi berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oh ini Wise Okay Wise. Assalamualaikum. Okay baik. InsyaAllah. So kita berkenalan lah sikit kan. Kita kalau boleh nak tahu tahu nama ya, nama lah. Apa lagi ya? Asal, nama asal, sebelum ni sekolah mana, apa lagi yang korang nak tahu? Yang korang nak tahu tentang abang ke? Tiba. Nama, asal, sekolah mana, sekarang tengah buat apalah kan? Sekarang tengah buat apa? Atau tengah belajar ke, tengah menunggu nak terbang ke, itulah. Okay, insyaAllah. Siapa nak mula dulu? Sila. Tak ambil masa sikit kenalan. Assalamualaikum. Nama diberi Khairul Imran bin Junaidi, so boleh panggil Imran. Im ke tak kisahlah apa pun yang antum suka. Tak, sebab dulu kat sekolah semua orang panggil Im. Junior, kawan, senior panggil Im. Macam bila masuk sini orang panggil Im tu rasa pelik lah. Tapi saya lagi suka orang panggil Imran. So asal dari Johor, dan dulu sekolah dekat Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar, Mersing. Dan sekarang GMI. Itulah macam apa kata tadi, tengah tunggulah untuk fly insyaAllah. Bulan 3 ni insyaAllah. So result A-level pun dah keluar. Alhamdulillah. Pass punya requirements. Alhamdulillah. Itu juga. Tanya. So bulan 3 berapa bulan? Tak ada exact date lagi. Okay, baik. Okay, jazakallah khair. Imran. Okay, next apa? Nama Muhammad Fahim Irsyad bin Muhammad Fazil, orang panggil Fahim. Asal Rembau Negeri Sembilan. Lagi
dulu sekolah dekat Sekolah Menengah Sains Rembau. Sekarang sedang belajar dalam kos printing teknologi dekat UiTM Puncak Alam. Degree Degree. Dah tahun berapa? Dah sem apa dah? Sem 1 baru. Sebelum ni? Dengkil Sebelum ni Sasi Dengkil? dekat Dengkil. Oh. So start tarbiyah dekat mana? Tarbiyah dekat Dengkil. Dengkil lah. Online lah. Macam mana boleh, siapa yang approach lah? Waktu tu jumpa link dekat Telegram Telegram mana? Oasis. Telegram Oasis. Macam mana boleh follow Oasis? Apa ni, kiranya akak kenalkan lah. Oh, akak ni join I Kenalkan. see. Okay, menarik. Kira akak kuat lah. Siap. Okay, baik. Itulah mungkin itulah kot. Nak tahu juga kan, apa latar belakang tarbiyah korang kan. Macam Imran siapa yang approach? Okay. Oh. Kawan tu siapa? Ikut lagi tak? Dia ada Ham nama dia tapi dia dah stop A-level lah. I see. So dah tak ada kat JMI lah? Tak ada. Oh, okay. Baik. So siapa next? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama dia Beri, Muhammad YC Jasri Rashdan. Asal dari wilayah Persekutuan Putrajaya, tapi saya tinggal dekat Johor. Saya sekolah Johor kat mana? Johor Bahru. Johor Bahru kat mana? Kat JB. Dekat Kampung Kangkang Tebrau. Tebrau. Membesar kat situ lah? Okay, sekolah? Sekolah dekat SMK Taman Daya. SMK Taman Daya, tahu? Dan sekarang ni saya sekarang diploma, ambil course product design and manufacturing dekat JMI. Oh, product design. Dah tahun berapa dah? Dah masuk tahun yang kedua. Dia berapa tahun? 3 tahun 3 tahun. So lepas tu akan ke mana? Saya tak pasti lagi. Nak tengok dulu. Oh, okay. Ada plan nak sambung degree juga ke macam mana? Ada lah. Okay, baik. So, Wise macam mana? Background? Macam mana boleh mula berjumpa dengan benda ni? Saya mula ni sejak sebab saya jumpa Imran. Saya tak kenal Imran daripada IG. Macam saya terkejut lah. Kenal daripada IG? Kadang-kadang itu je lah. Oh, Imran Insta famous ke? Tak je lah, biasa-biasa. Macam mana boleh kenal kat IG? Tak tahu sebab sepupu saya je FBP satu sekolah dengan dia. I see. Okay. Lepas tu bila Imran macam ada buat apa halakat usrah macam wah dia buat usrah. Macam best pula. Saya mula terikut. Okay. Baik. Okay, jazakallah khair. Wise. Siapa next? Amar, Syazwan ke Akrami? Okay, saya. Boleh. Tengok muka sikit. Tengok muka Tinggal ni lah, serabut. Tak apa. Kita. Yeah. Nama Muhammad Syazwan. Boleh panggil Syazwan. Asal Sepang.
rumah keluarga pun kat Sepang, daripada lahir kat Sepang. Hmm. Sekolah pun dekat SMK Sri Sepang. Hmm. Tu lah. Sekarang Sekarang di ni lah sebagai student lah di UiTM Syariah. engineering Engineering. Betul, engineering. apa dah? Engineering apa? Oil and Oh ya, yeah, English. Okay. So, background tarbiyah? background tarbiyah, lepas saya diploma, saya kerja part time dekat MPH Cyberjaya. MPH Bookstore dekat Cyberjaya. So, saya dapat tarbiyah daripada inilah supervisor saya. Supervisor kat tempat kerja tu. Apa supervisor tu? So dia, kita orang banyak borak dan last sekali dia bagi link Wasis lah. So daripada link tu ni lah contact ke Abang Syakir. Okay. Kerja kat Asil tu kan. Saya pun kerja kat MPH Berjaya kan. Dekat lah. Oh, okay. Sebenarnya diploma kat mana? Apa dia? Sebenarnya diploma kat mana? Diploma dekat Pahang, Jengka. UiTM. Ya, betul. Okay, baik. Demam suara tak ni. Oh, okay, tak apa. Alright, jazakallah khair, Syazwan. Okay, next. Amma atau Akrami lah. Boleh. Majlis bacaan Yasin apa tu? Yap, ni sebab boleh naik kan. UTM? Siapa UTM? Ya sebab itu ada handle majlis baca Yasin tu UTM nya. Terlupa nak tengok. Tahu lah. Ada Macam mana boleh conduct UTM punya program? Tak tahu lah, ada orang message tu. Tak tahu. Dia orang jemput lah. Jemput dia tu. Apa. Okay, silakan. Nama Ammar lah. Nama Ammar. Ammar Hadif panggil Ammar. Sekarang kos Sains Actuary dekat USIM tahun 1. Tinggal dekat Seremban. Sebelum ni asasi USIM lah. Sebelum ni asasi dekat USIM juga. Antar media. Sekolah sebelum ni? Sebelum ni sekolah dekat Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. SMAP Kajang. Oh, cakap je lah Semak Kajang. Okay. Oh, geng Ziad ni Ziad Semak Kajang kan? Geng Ziad juga. Okay. Kenal lah dia? Pernah jumpa ke sekolah? Pernah agak. Selalu lah jumpa. Dia form 5 sama form apa? Form 2. Oh, okay. Apa lagi tadi? Latar belakang tarbiyah? Latar belakang. Oh, ni macam dah tahu ni. Tak silap. Dah tahu apa? Cerita sikit kawan-kawan nak tahu. Ke kawan-kawan dah tahu dah? Oh, latar belakang ada seorang approach tu kan. Seorang approach tu dia ni lah. Dia dulu unitan lah dengan Nabarit. Nama dia Syamil Johari lah. Mijo, panggil Mijo. Dia kata nak datang nilai ni, tak tahu bila dia kata. Dia konvo bulan 3. Bulan 3. Dia baru konvo bulan 3. Sebab Mijo lah kot. Sebab Mijo tu, lepas tu dia ada macam ajak minum kat RI agak, kat Bangi tu. Inilah yang BU ni lah, ke RI lain? Kat BU tu. Kat situ. Yang RI yang ni ke RI lama? Yang kat Bangi tu. Yang BU. Yang Imran tengah duduk ni lah? Kat Imran tengah duduk. Oh, time tu dia ada kan? Sebab time tu. Okay. Sejalan kan? Itu saja kot. Baik, insyaAllah kita berbual lagi. So last one, Akrami.
Tadi Adib tak ada Wais? Tak sekali Tak ada. Tak ada lain. Cik Akrami ada, Akrami. Amal dekat USIM ke sekarang? Tak boleh. Boleh. Oh dah left Akrami. Okay, tak apalah. InsyaAllah nanti bila Akrami pun USIM juga USIM juga. So ada kat kuliah jugalah. Lagi seorang USIM siapa? Najmi. Najmi. So yang tak ada hari ni Najmi dengan Adib. 2 orang je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aiman Wafi. Betul? Okay, baik. Akrami boleh ke bercakap? Ke internet? Tak okey? Satu, dua, tiga. Ada. Ada ke? So, dua, Hello, tiga. boleh Boleh. testing. Okay. Minta maaf lah kat line pun tak apa stabil tadi, tak nampak TV hilang. Okay. Silakan. Nur Muhammad Akrami, boleh panggil Akrami. Saya asal Ipoh, Perak. Saya asal Kuala Kangsar tapi sekarang dah pindah ke Ipoh, Perak. Saya daripada degree tahun 1 dekat USIM, course Bioteknologi Makanan. And dulu asasi tamhidi dekat ni USIM juga. Itu je lah. Kiranya satu batch dengan Amar. Satu batch dengan Amar. Okey, baik. Latar belakang terbiah, kalau boleh tahu. Macam ni ya. Mula-mula kawan ajak after SPM tu, tak silap dalam awal-awal tahun 2020 tu macam tak tahu nak buat apa kan. Lepas tu kawan ajak lah join. Lepas tu dalam Google Meet, lepas tu join. Lepas tu PKP kan. Lepas tu lagi kerap lah join tiap-tiap minggu pasal bulan Ramadan. Lepas tu dalam 8 bulan, lepas tu baru dapat jumpa Abang Syakir dekat USIM. Dengan kawan-kawan sekali lah. Itulah. Itu saja. Oh. Yang ajak lepas SPM tu siapa? Yang ajak tu nama dia Ibrahim, dia dekat Intek. Macam kenal. Memang grup korang kan? Ibrahim, apa nama dia? Ibrahim Adham. Okey, tak apa. Okey, abaikan. Okey, dah. Jazakallah khair, Akrami. Okey, so Alhamdulillah dapat berkenalan lah dengan korang secara lebih ni lah, sebab sebelumnya pun kita tak dapat nak berkenalan sangat kan. Kalau daurah pun ramai-ramai, so macam tak sempat nak betul-betul kenal. And Alhamdulillah lah, kali ni kita dapat betul-betul kenal lah background korang, macam mana korang boleh dapat tarbiyah semua kan. So apa perkenalkanlah diri sedikit kan, mungkin ada yang baru first time jumpa ke apa kan. Nama Arif, Najmi, boleh panggil Arif. Asal Pulau Pinang, lahir kat Pulau Pinang tapi membesar dekat Johor. Itulah sebab itulah familiar lah dengan Johor Bahru juga kan, sebab orang besar daripada Darjah Darjah 4 dekat Johor, dekat Skudai, dekat UTM ni, UTM yang aman ni. Apa lagi tadi? Sekolah dekat Sekolah Menengah Sains Johor, and orang Johor tahu kan. Apa lagi tadi? Oh, sekarang tengah buat apa? Sekarang ni lah
membesarkan badan je tak ada. Sekarang bekerja sebagai muallim. Tahu ke muallim tu apa? Cikgu. Cikgu, betul. Sekarang sebagai guru lah dekat sekolah sekolah swasta, sekolah integrasi Puncak Jalil. Tapi meletak dekat Kepung, kan jauh jugalah kan Kepung dan Puncak Jalil. Travel lah hari-hari, setiap pagi travel. Tapi kenapa duduk dekat Kepung ni sebab Zaujah bekerja dekat Selayang lah, dekat dengan Zaujah punya tempat. So background unit 10 dan belajar dekat unit 10 sebelum ni, engineering, dah pernah bekerja dah dalam bidang engineering juga selama 2 tahun, tapi memilih untuk menjadi muallim lah. Sekarang insyaAllah lah, tengoklah macam mana. Semua ni Allah yang tentukan. Kita just follow apa yang Allah tentukanlah untuk kita. Sebab ya, peringatan untuk korang jugalah kan. Apa benda yang korang ambil ni pun tak semestinya benda tu yang kita akan jadilah. Maknanya apa yang Allah tentukan tu insyaAllah the best lah. Dan tak semestinya, contoh macam abang sekarang kan tengah jadi cikgu kan, tak semestinya ini juga jalan yang terbaik. Mungkin ada lagi next, sebab kita tak tahu lagi apa yang Allah nak beri pada kita lah. So latar belakang tarbiyah kalau boleh kongsikan, start daripada College Teknologi Timur lah sebenarnya. Kalau korang tahu, abang sebenarnya ambil A-level juga dulu sama macam Imran, sama macam siapa lagi kat sini, Imran je lah yang ada kan. Ambil A-level juga dulu dekat KTT, College Teknologi Timur. So start kat situ lah, mula berjinak-jinak dengan surau semua tu. So bila masuk unit 10 adalah someone yang approach. Habis tu lah. So insyaAllah sejak 2000 berapa? Shopee pula tiba. Sejak 2014 2013 bermulalah 2013 bulan September macam tu masuk unit 10. So start from that lah. Berapa tahun dah? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lebih kurang 8 tahun lebih lah. 8 tahun nak masuk 9 tahun lah. Masih lagi alhamdulillah dalam tarbiyah. Dan banyaklah benda yang terjadi juga sebenarnya dalam tarbiyah ni kan. Maknanya adalah ups and downs dia, ada kadang-kadang kita lemau, kadang-kadang kita ni, tapi insyaAllah yang membantu kita adalah diri kita sendiri juga, dan juga surrounding kita lah. And that's why lah sangat penting korang cari surrounding yang bagus lah sebenarnya. Maknanya environment korang tu kan. Contoh macam especially yang ada seorang-seorang lah kan, macam Fahim, Syazwan, korang lagi sangat memerlukan bi'ah tu, sangat memerlukan environment tu. Sebab kalau korang tak ada environment tu memang hanyut lah. Maknanya mungkin tak bertahan lama dalam tarbiyah ni. Macam korang basically majority kat sini berapa tahun dah? Ikut 2 tahun ada? Ke 3 tahun? Setahun lebih. Setahun lebih. Nak dekat 2 tahun lagi kan. So jauh lagi perjalanan. Maknanya kita bukanlah ada specific date pun. Maknanya bukanlah ada graduasi kita, okay by 10 tahun kita dah graduate, dah tak payah dah ikut tarbiyah. Tak adalah kan benda tu kan. Maknanya sampai kita mati kalau kita tak bersama dengan tarbiyah. Yang mana benda ni akan membawa kita insyaAllah ke jalan yang supposedly kita nak pergilah kan. So sama-sama doa-doa and sama-sama cari benda yang terbaik lah. Maknanya cuba cari surrounding. Especially kita macam-macam kan, especially Fahim and Syazwan kan. Dan lain-lain lah juga kan. Macam Mama mungkin adalah kawan-kawan Akrami, Najmi. Macam siapa? Imran ada kawan-kawan JMI. Uwais, diploma Uwais seorang ke ada lagi yang join? Ada lagi yang join lah, seorang. So Uwais pun kena cari juga sebab lepas ni yang lain dah nak fly dah. And especially to JMI yang akan fly lah. And suasana kat sana, abang tak tahu macam mana suasana kat sana. So korang sendiri yang kena usahakan untuk adapt the culture dekat sana macam mana. So janganlah bila sampai dekat sana terus culture shock and terus lupa segala apa yang korang dapat selama 2 tahun ni dekat sini. So benda ni akan berterusan, tarbiyah ni akan berterusan. Maknanya kat mana pun kita pergi, masih lagi kontak dengan murabi masing-masing, kontak dengan Abang Syakir. Tak semestinya Abang Syakir je, kau boleh nak kontak abang, nak kontak siapa. So cuba untuk create bi'ah tu, kontak Usrah Hamid korang ni sendiri kan, Imran kan, kontak
Amar, kontak Syazwan, kontak dia lain. Supaya kita tak hanyut dekat tu. Sebab macam kita tahu suasana dekat sana tu macam-macam benda yang kita akan jumpa juga kat sana. Macam-macam hiburan juga akan ada dekat sana. So ni tiba-tiba fokus kat Imran kan. Maksudnya ni untuk semua jugalah kan. Bukan nak cakap dekat luar negara saja ada benda-benda tu. Dekat dalam Malaysia pun ada juga benda-benda tu. Tapi dekat luar negara mungkin lebih banyak halangan jugalah dari sudut mungkin time masa tu berbeza kan. So macam ni kita nak adapt dengan masa tu satu benda kan. Mungkin dekat sini usrah pukul 10 pagi, dekat sana pukul apa. So benda tu nak kena adapt juga untuk masa tu. Satu dari sudut culture, dari sudut orang-orang sekeliling kan. So hopefully kita sama-sama sustain lah. Maknanya yang ada dekat Malaysia sustain, yang ada dekat luar pun sama-sama sustain insyaAllah kan. So itu sedikit lah kan. Kita dah habis 40 minit lah kan. So insyaAllah kita teruskan dengan perisian kita insyaAllah. Abang tak tahu Abang Syakir conduct korang macam mana, tapi Abang akan conduct ikut cara Abang lah. Okay, so kita akan tengok sedikit lah tilawah tadabbur daripada surah Al-Isra. Boleh buka surah Al-Isra, surah yang ke-17. Kita ada berapa orang 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Kita tengok ayat kita ambil sikit je lah kita ambil sikit je. Seorang baca satu ayat je daripada ayat yang ke-104. Okey. Ayat 104, muka surat 292, seorang baca satu ayat Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa auzubillahi minasyaitonirrajim. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Disambung. وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Siapa ni? Akrami dengan Uwais. Ayat berapa bang? Sambung ayat yang ke-109. Surah Al-Isra. Surah Isra, betul? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. Surah apa? Surah Allah. Seratus 9, sorry. Ke dengar 9 tadi? Tadi salah baca je. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Qul Allah awid'u. 109. Itu 110. Ya, 100.
ويخروا أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Okay, kami boleh habiskan. Kami seorang ni kan tinggal. Yang lain dah baca kan? Okay, kami habiskan 2 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك Dah habis kan? Sadaqallahul-Azim, insyaAllah. Kita sama-sama tengok terjemahan ayat 104 sampai 111. Okay. Boleh baca dulu, ambil masa 5 minit, baca dan cuba hadam dan cuba sama-sama lah tadabbur. Kalau siapa-siapa nak kongsi, saya buka dulu. Okay. InsyaAllah abang buka dulu siapa-siapa yang nak berkongsi. Tadabbur. Bismillah. So, saya rasa macam tak ada spesifik ayat kot yang saya nak fokus, tapi mungkin macam overall message ataupun overall yang kita dah baca ayat tadi, apa yang saya dapat lah. So, apa saya dapat daripada baca tadi, antaranya first ayat yang ke 106 kan. Dia menyebutkan ala muktin wa nazzalnahu tanzila. So, rasanya tak silap pernah tadabbur buat ayat ni. Sebab dia ada bertanda dekat ala muktin tu. Macam kita tahu pada zaman para sahabat dengan zaman Nabi SAW dulu, ayat Quran ni turun dia based on peristiwa ataupun based on keadaan, atau kita sebut juga sebagai mulabasat kan. Iaitu itulah bila mana mungkin diorang ada macam isu harta rampasan perang kan, surah Al-Anfal, diorang ada isu, lepas tu Nabi SAW tunggu wahyu dulu, baru Nabi bagi tahu apa kena buat. So nak menunjukkan
perkara yang Allah SWT turunkan dalam Al-Quran ni semuanya based on keadaan pada waktu tersebut. Nak menunjukkan sebenarnya Al-Quran ni sangat dekat dengan para sahabat sendiri, sangat dekat dengan Nabi SAW, dan juga sebenarnya dekat dengan kita lah. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran ni setiap hari dan kita baca dengan tadabbur ataupun kita baca tafsir ataupun banyak lagi lah resources yang ada dekat internet tu, bila kita baca sebenarnya Al-Quran ni sangat related dengan diri kita kan. Saya tak ingat ayat apa, tapi ada satu ayat ni yang saya rasa sangat menarik lah, nak menunjukkan macam pengetahuan Allah kan. Saya ingat macam tu lah lebih kurang, nanti saya search, nanti saya beritahu lah. Macam Allah ni sangat dekat, lagi dekat daripada kita punya urat kat tulang belakang, macam tu lah. Ingat tak ayat surah apa tu, saya tak ingat, tapi nanti saya check balik. Tapi itulah nak menunjukkan sebenarnya ni kita dengan Al-Quran ni sangat dekat, itu satu. Dan lagi satu, Allah SWT ni sangat dekat dengan kita. Saya nak menunjukkan perkara apa yang kita buat dalam dunia ni semua sebenarnya related lah. Sangat related kita dengan Allah sendiri. Sebab tu setiap perkara yang kita buat kita kena betulkan niat semula kan. Sebab mungkinlah banyak perkara dalam dunia yang kita buat ni kan, nampak besar, lepas tu kita kena korban banyak. Tapi kalau kita tak ada niat yang betul, tujuan kerana Allah SWT, maka benda tu semua sia-sia kan. So itu je lah kot saya rasa tadabbur ni secara overall lah, tapi saya fokuskan sikit dekat ayat ke-106 tadi. Wallahualam. Baik, jazakallahu khair. Qaf 16, apa tu? Ya, ayat yang Imran cakap ni. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Oh, okey. InsyaAllah, mantap, fahim. Okey. Nak share juga? Boleh, insyaAllah. Share sekejap tentang mana tadi? Ayat 107. Katakanlah wahai Muhammad, kepada orang ingkar itu sama ada kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tidak beriman. Tidaklah menjadi salah kerana sesungguhnya orang yang diberikan ilmu sebelum itu bila dibacakan Al-Quran kepada mereka segera tunduk sujud dalam keadaan hibur dan khusyuk. Tak ada selepas kan. Yang mana kalau kita tengok ayat ni, hasil tadabbur saya. Ya, sebenarnya ni terpulang kepada individu sendirilah. Keputusan kita yang diberi ni kan, chance untuk buat keputusan kat muka bumi ni kan, sama ada kita nak ikut atau tidak. So macam baca ayat ni teringat ayat Al-Baqarah. Apa ni? Pula Baqarah yang Pasal apa? In kuntum fi raibin mimma nazalna ala bina kan. Yang Allah kata dan jika kamu meragui tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surah yang setanding dengan Al-Quran itu, serta panggillah orang yang kamu percaya yang boleh menolong kamu selain daripada Allah yang benar. So Allah sambung balik ke ayat tu, maka jika kamu tidak dapat melakukannya dan sudah tentu kamu tidak akan dapat melakukannya, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya terdiri pada manusia dan batu-batu yang disediakan untuk orang kafir. So nak kata kat sini bahawa Al-Quran tu memang mukjizat kan, yang mana memang tak ada keraguan kan, no doubt kan. Zalika kitabul la raiba fihi kan, tak ada keraguan. Makanya sampai sekarang kan orang tak dapat nak buktikan bahawa yang ada dalam Al-Quran ni kesalahan-kesalahan kan. Jadi sebagai manusia yang waras kan, kenapa kita nak memilih sumber-sumber lain kan? Macam kita belajar yang kita ambil daripada ni kan, daurah kita sebelum ni kan. Ya, Al-Quran ni satu-satu sumber kan yang sahabat gunakan dalam kehidupan dia orang kan. Sampaikan yang kisah Umar Al-Khattab pegang Taurat tu pun Nabi marah kan. Dan dia kata tak halal bagi Musa kalau dia hidup tu melainkan mengikuti ajaran yang Nabi bawa kan. So nak katanya Al-Quran lah. So reflect pada diri kita, sama tak bila kita baca Al-Quran seperti yang Allah sebutkan kan, iaitu golongan yang sebelum ni diberi ilmu yang mana dia orang tunduk khusyuk kan. So macam muhasabah diri lah, sebab sebelum ni baca macam kering je kan, tak ada suara apa. So jadinya lebih kita kena meningkatkan lagi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran tu. So wallahu a'lam. Baik. Jazakallah. Ada lagi ke nak tambah perencah?
Kalau tak ada, okay, kita tengok sama-sama insyaAllah. Dalam ayat 106 tu lah yang mana yang Imran terabur tadi kan. 105, 106. Kita nak tahu sendiri function kenapa Al-Quran ni diturunkan kepada kita sendiri kan. Apa fungsi sebenar lah kan. Sebab mungkin orang nampak kebiasaan ataupun kita sendiri sebelum ni kita nampak Al-Quran ni ia sekadar satu mukjizat untuk kita baca dan untuk kita belajar dan untuk kita mendalami ilmu-ilmu di sebalik Al-Quran itu dan pergi ambil kos-kos Al-Quran ke apa ke dan, tapi ia bukanlah sekadar itu sahaja semata-mata kan. Bukanlah semata-mata kita nak belajar, nak ni apa semua kan. Sebab kita tengok balik kepada generasi awal, generasi para sahabat sendirian. Tengok pada ayat 105 tu kan, kami turunkan Al-Quran and wabil haqq anzalna and wabil haqqi nazal. Maknanya kami turunkan Al-Quran dengan sebenarnya dan ia turun dengan membawa kebenaran dengan al-haq. Al-Quran tu turun untuk memberi kebenaran al-haq kepada Rasulullah sendiri dan juga kepada para sahabat. Kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan beransur-ansur. Ini apa yang Imran cakap tadi kan. Dan most of us tahu benda ni kan. Macam mana cara Al-Quran tu diturunkan adalah dengan cara beransur-ansur. Satu persatu based on situation yang berlaku pada zaman itu. Dan ada satu situasi yang berlaku, Allah turunkan. Contoh Imran bagi tadi, Perang Badar, ahad rampasan perang, banyak lagi isu-isu yang berlakulah pada zaman itu dan Allah directly turun adalah untuk merawat dan untuk memperbetulkan fahaman-fahaman yang mungkin para sahabat tersilap apa ke, Allah nak perbetulkan benda itu. Dan mungkin pada zaman sekarang kita tak nampak benda itu relevan untuk kita. Sebab apa? Sebab Al-Quran tak turun secara baksa-baksa sekarang. Betul tak? Al-Quran memang dah ada satu kedebuk macam ni, memang dah ada mukjizat itu. Dan mungkin kita tak nampak benda tu relevan untuk kita. But then kembali balik kepada al-aslu lah kan. Asalnya Al-Quran diturunkan adalah fungsi dia untuk itu. So kita pun kena anggap Al-Quran yang kita tengah baca ni dia bukan semata-mata untuk kita cari ilmu semata-mata. Bukan untuk kita untuk kita nak cakap bukan nak cakap benda tu salah, bukan nak cakap kita tak perlu nak mengkaji ke apa ke, tapi dia bukan sekadar itu. Bukanlah Al-Quran ni untuk kita talaki, berkaji, untuk kita mengkaji dan itulah korek apa semua kan. Tapi Al-Quran adalah untuk kita amalkan, untuk kita buat terus. Mana kita baca satu ayat seperti kita boleh amalkan terus benda itu. Dan itulah benda yang para sahabat buat. And which is para sahabat bukanlah tunggu Al-Quran tu habis sampai baru para sahabat ni nak berubah, baru para sahabat ni nak buat, nak berdakwah ke, nak buat kerja ke apa kan. Tidak. Jadi bila beberapa ayat sampai terus para sahabat ni terus buat. Kan? Terus laksanakan benda tu kan. That's why nak satu cakap kan, Al-Quran ini kami turunkan beransur-ansur agar kamu membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Dan benda ni ada orang cakap apa? Ada maksud dia lah, kenapa ada hikmah dia lah kenapa Allah turunkan secara bertahap tu. Macam cakap dia lah, tak lain tak bukan adalah untuk make sure para sahabat ni betul-betul amalkan benda itu. Dan untuk kita sekarang, mungkin kita nampak benda relevan sebab kan sahabat cakap dia dah turun sebiji macam ni. Tapi apa yang boleh kita buat adalah inilah benda yang kita nak cuba lakukan. Bila mana kita setiap minggu kita berjumpa, kita ambil sikit ayat, walaupun sikit je kita baca, tapi hopefully dengan ayat yang kita baca tu kita boleh amalkan apa yang sepatutnya kita boleh amalkan daripada ayat tu. Dan untuk kita make sure bahawa kita sendiri bukanlah semata-mata kita nak belajar, nak mengkaji, nak mendalami ilmu tu semata-mata kan. Tapi kita nak betul-betul amalkan apa yang kita dapat. Sebab background kita semua pun bukanlah kita semua bukanlah background agama pun kan. Maknanya most of us pun rasanya tak ada lah kot yang ambil bidang agama tu lah kan. Fahim ambil printing, Amar, Eshwari, Imran
Engineering kan? Engineering. Akrami apa tadi? Lupa. Biotech. Food technology. Wise engineering juga kan? So itu tidak menghalang pun kita untuk belajar Al-Quran. Kita talaki Al-Quran. Dan maknanya, tapi itulah jangan kita letakkan mindset, aku nak kena jadi ustaz dulu baru aku boleh nak beramal, aku nak kena belajar agama dulu baru aku boleh nak beramal. Tidak. And even though kita belajar engineering ke, kita belajar sains aktuari ke apa sekalipun, Al-Quran ni adalah sumber utama kita. Dan dalam kita belajar engineering, Al-Quran ni kita kena letak benda yang paling first. Bukanlah buku kalkulus, bukanlah buku fizik, bukanlah buku apa buku-buku Syazwan? Cik, tiba kan. Apa dia? Geologi. Oh, geologi ada ke Oh yelah, sebab oil and gas, lupa pula itulah, banyak-banyak lagi kan. Tapi Al-Quran inilah sumber yang utama yang kita kena letakkan di hadapan kita. Maknanya inilah benda yang kita nak kena buka hari-hari. Dan ada masa kita buka, bukan ada masa lah, memang kena adakan masa tu untuk kita buka. Dan kita buka untuk kita lebih mendalami Al-Quran, insyaAllah. Kenapa ada dua? Yang satu ni statik. Kenapa Macam mana macam tu? Korang nampak benda sama? Korang nampak benda sama? Baik, menarik. Okay. So tu je lah sedikit sebanyak yang abang boleh nak share, nak kongsikan. Sama-sama lah peringatan untuk diri abang juga untuk meletakkan Al-Quran ni di hadapan kita. Bukan meletakkan di hadapan letak. Jadi maknanya kita mengutamakan Al-Quran ni dalam kehidupan kita sebagai sumber utama kita lah, seperti mana yang para sahabat telah lakukan, insyaAllah. So, ada apa soalan tak? Kalau tak ada, sebelum masuk kepada perbincangan utama kita, kalau kita nak bincang apa hari ni sepatutnya? Surah apa? Surah. Tapi sebelum tu, tak tahu Abang Syakir ada beritahu kita, tapi nak, sebab since korang masih fresh lagi kan, baru dapat hari tu lah, daurah apa hari tu? Jilid Quran Al-Farid. Apa tu? Generasi Al-Quran yang unik. Okay. So, since korang baru lagi ni, so mungkin nak recap lah, maksudnya nak tahulah apa yang korang dapat sebenarnya daripada sesi tu. Boleh ke, walaupun apa tak join pun sesi tu. Tapi nak tahulah apa yang korang dapat daripada sesi tu. Siapa nak share dulu? Boleh. So, boleh, banyak je point yang dapat waktu sesi tu. Tapi kita naklah ambil point semata-mata kan. Cuma apa yang saya nampak, memang dari awal masuk tu, waktu baca dia punya teks, dan waktu first slot pun saya dah terfikir dah benda tu. So macam dalam banyak-banyak benda, saya fokus kat benda tu je, which is manhaj yang kedua manhaj talaqi litanfiz. So macam apa yang saya dapat, memang sebenarnya semua benda yang kita belajar ni penting, tapi yang lagi penting tu adalah amal kan. Sebab saya tak baca lah ni peribahasa ke ataupun hadis kan. Apa? Al-amalu bila al-amali kasyajari bila thamari kan. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. So macam dari starting program tu memang saya fikir benda tu je. Sebab macam mungkin diri sendirilah ataupun orang lain pun banyak je ilmu yang kita dapat kan. Setiap kali usrah, setiap kali daurah, banyak benda masuk, benda baru ilmu kan. Sebab kadang-kadang diri ni rasa macam terlalu excited kan, sebab semata-mata nak belajar ilmu. Bahkan ada orang yang terlalu dikejar ilmu semata-mata, dia nampak dalam Quran ni, wah banyaknya ilmu kan, sampai dia seronok disebabkan ilmu tu. Tapi saya sendiri lah, untuk diri sendiri, tak naklah macam tu kan semata-mata. Saya try nak fokus kan untuk manhaj talaqi litanfiz kan.
supaya apa yang kita belajar tu kita boleh laksanakan, ataupun kita boleh amalkan. So tu je lah. Wallahu a'lam. Okay, baik, jazakallah. Lagi lain. Semua join kan sesi tu? Ke ada yang tak join? Semua join Okay, so semua lah kot kena share. Sila. Apa yang saya dapat waktu yang sesi lepas saya dapat pasal lebih kurang lah kot macam Imran kan, di mana kita kena ambil Al-Quran tu bukan sekadar bacaan, bukan sekadar menyedapkan halu telinga kan. Kita ada kan suka dengar Al-Quran macam tu je, tapi katanya Al-Quran tu diturunkan bukan untuk macam tu kan, bukan untuk sekadar baca-baca, bukan sekadar untuk suka-suka, jangan jadikan macam novel kan. Dalam Al-Quran ada banyak kisah Nabi tu, dia baca just untuk dapat pengetahuan lah tentang kisah-kisah Nabi kan. Jadi sebenarnya Al-Quran tu diturunkan untuk kita amalkan kan. Macam mana para sahabat, sahabat yang cerita tu, yang dia cerita kalau dia orang belajar Al-Quran, kalau tak hafal 10 maka dan tak amalkannya, dia tak akan beranjak pada ayat lain kan. Ibnu Mas'ud kat sini tak silap yang cerita satu. So itulah, kita kena jadikan Al-Quran ni sebagai satu panduan hidup kita. Baru je panduan kan, maksudnya kita ambil dan buat kan, bukan just ambil letak dalam kepala just tak ada buat apa-apa kan. Dia orang jadikan Al-Quran tu ibarat macam seorang prajurit yang dapat arahan kan. So itu saja. Wallahu a'lam. Okay, baik. Jazakallah. Ada lagi ke? Macam mana Ammar, Syazwan, Kerami, Uwais? Tambahan-tambahan lain ke? Apa sebenarnya main point daripada Jilid Quran hari ni? Kau dah cakap dah tadi ya? Kalau boleh kita simplify in a sentence. Dalam satu ayat, apa sebenarnya? Sumber tunggal. Sumber tunggal tunggal. Okay. Aku nak sumber tunggal. Okay. Tak salah pun, betul tu. Okay, sebab bab yang pertama ni kan, dia memang nak tekankan kita untuk pergi kepada sumber prima kita lah, sumber utama kita lah kan, sebagai Muslim. Yang mana benda ni yang tak berlaku pada kita sekarang kan. Kalau juga balik pada awal apa yang Syekh Kutu cakap adalah macam mana kita nak tengok balik para sahabat generasi awal, apa yang mereka lakukan, apa membuatkan mereka ni boleh berjaya, kenapa mereka ni boleh capai satu tahap yang sangat-sangat tinggi, gemilang, sampai kerajaan Abbasiyah semua tu kan, dan mereka boleh menang. Apa sebenarnya rahsia mereka ni kan? Dan apa yang tak ada pada kita, dan apa yang buatkan kita gagal, apa yang buatkan kita masih lagi tak berjaya nak menangkan Islam, yang masih lagi kita tengok dalam keadaan sekarang Islam masih lagi berada di bawah dan orang masih lagi menindas Islam. In fact dekat Malaysia sendiri pun perundangan Islam pun masih lagi tak tertegak dengan sebetul-betulnya. Dari sudut macam-macam benda lah, bukan dari sudut perundangan je lah kan, dari sudut maybe education ke apa, Imran? Ekonomi. Okay. So benda tu masih lagi tak betul-betul berlandaskan Islam lah. And so
kenapa benda ini berlaku adalah disebabkan tidak mengikut sumber yang prima lah, sumber utama ataupun sumber tunggal tu tadi. Kalau ingat balik, kalau korang betul-betul baca lah ataupun hari tu korang dengar Dr. Hairul sampaikan kan, hari tu Dr. Hairul kan yang bagi kan, tentang apa, mungkin kita boleh buat comparison antara masyarakat zaman Nabi dengan masyarakat kita sekarang. Mungkin kita akan persoalkan, mungkin ataupun kita akan keluarkan statement bahawa zaman Nabi tu ada Nabi, zaman kita ada Nabi kan? Tapi kenapa, apa yang Syekh Qutb cakap, yang buatkan statement tu salah? Saya cakap faham ke soalan abang? Dalam buku ni kan Syekh cakap kan, mungkin akan ada orang cakap yang membuatkan kita gagal adalah zaman kita ni tak ada Rasulullah. Zaman Nabi, zaman diorang, zaman para sahabat ada Rasulullah kan? Macam mana kau nak jawab benda tu? Based on yang saya baca, dakwah kalau salah betulkan yang Allah jadikan tugas dakwah tu adalah untuk semua manusia kan. So cukup sekadar 23 tahun Nabi berada dekat muka bumi ni. So lepas tu sepatutnya akan menjadi, ini tugas semua orang lah, walaupun Nabi dah tak ada, untuk berdakwah. Betul ke? Okay, tu memang ada dalam buku rasanya. Tak silap kan, part awal tu. Memang saya tak ada cakap lah benda tu kan. Tapi itulah secara generalnya kan, kalau kita boleh nak fikirkan pun kan, the fact that Allah wafatkan Nabi and means apa, saya cakap means memang sampai situ je lah tugas Nabi, and memang kita boleh nak survive. Maksudnya macam kita boleh nak buat something without, bukan sebab apa, sebab Al-Quran tu memang dah ada kan. Maknanya kembali balik pada sumber prima, which is bukanlah maknanya Nabi tu just ditugaskan untuk menyampaikan wahyu itu. Tapi bila mana wahyu tu dah settle, dah lengkap kan, tinggal kita nak gunakanlah wahyu itu kan. Faham tak? Maksudnya macam zaman sekarang mungkin tak ada Nabi, tapi sumber tu masih lagi ada, sumber tu masih lagi asli, Al-Quran tu masih lagi ada, bukannya Al-Quran tu tak ada. So nak bagi kita satu mindset bahawa kepercayaan kita kepada Allah tu kan, itu yang paling utama sekali. Dan bukanlah semata-mata kerana Rasul ke apa kan. Tapi akhirnya Al-Quran tu sendiri pun adalah ayat-ayat daripada Allah, bukanlah ayat-ayat daripada Rasul. Itu satu yang kita nampak ni kan. So, mungkin ada apa, macam mungkin masyarakat Quraisy kan, mereka nampak bahawa ayat-ayat Al-Quran tu mereka fikir itu adalah ayat datang daripada Nabi yang mereka cerita. Sedangkan akhirnya bila mana Nabi wafat, generally waktu tu Al-Quran masih lagi ada. So nak menunjukkan bahawa wahyu tu sebenarnya bukanlah datang daripada Nabi, tapi datang daripada Allah. Dan kita sendiri pun sekarang tengah memegang kata-kata Allah kan, bukanlah kata-kata Nabi, bukanlah rekaan-rekaan Nabi dan dongan-dongan Nabi. Tapi Nabi adalah perantara untuk menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada para sahabat dan kita lah. So kita masih lagi lah nak buat, boleh buat something lah kan. But then kita kena buka sumber yang sebenar tu lah, sumber utama tu, which is Al-Quran itu kan. Iman ada buat tambah ke tadi? Ayat 3. Oh. Saya nak Umar ke yang tu? Itulah. Satunya itulah secara logiknya pun kita nampak lah, kita takkanlah Rasulullah tu saya cakap, kita tahulah which is Rasulullah tu adalah sama macam kita, manusia biasa
That's why Rasulullah pun wafat juga. Kan? So, lepas dan kita tahu Rasulullah tu adalah Rasul yang terakhir. Tapi sumber utama tu kan, bukanlah datang daripada Rasulullah kan. Sumber utama tu adalah datang daripada Allah. Dan itulah yang kita nak follow. Yang sumber utama tu. And then antara poin yang penting yang kita dapat daripada bab satu ni pun adalah tu part talaqi tanfis lah kan. Mana kita belajar ni bukanlah untuk kita mengkaji semata-mata untuk kita apa. Kalau term kat sini digunakan talaqi lidars wal mata'an. Belajar untuk mengkaji dan manipulara. Lidars wal mata'. Tapi adalah untuk talaqi lid tanfis. Apa maksud tanfis? Melaksanakan ataupun mengamalkan. Melaksanakanlah kan basically. Kita talaqi, kita belajar adalah untuk kita laksanakan. So bila mana kita letakkan mindset ini dalam kita nak belajar agama ke, dan kita nak bertadabbur ke apa, nak buka Al-Quran ni sendiri, kita nak amalkan benda tu. Apa yang kita dapat dalam daurah, apa yang kita dapat dalam usrah, kita nak amalkan. Maknanya sepanjang seminggu tu kita cuba untuk amalkan benda tu. Dan bila mana kita tersasar, mungkin ada fasa-fasa yang kita tak betul-betul ikut lah. Maksudnya mungkin kita tersilap sikit ke, kita tak betul-betul amalkan apa yang kita dapat ke. Kita kembali balik, jumpa balik minggu depan untuk kita align balik kehidupan kita supaya kita tak terasa jauh lah. Kalau kita ada pertemuan-pertemuan macam ini, mungkin kita akan hanyut lah dengan benda-benda lain. Kita akan hanyut dengan kemahuan kita. Kita akan hanyut dengan kemahuan syaitan. So that's why lah pertemuan-pertemuan ni sangat-sangat penting lah untuk kita letakkan balik Al-Quran tu sebagai sumber utama kita dalam hidup kita lah, insyaAllah. So itu saja kot, sekadar sikit je lah, bukan berniat untuk cerita panjang pun tentang benda ni, sebab benda ni pun korang dah dapat and hopefully masing-masing pun dah baca habis lah kan, bab ni kan, jenis Quran ni kan. Tapi just nak recap supaya masing-masing align lah dengan perisian hari tu kan, pengisian daurah hari tu kan. So insyaAllah hopefully bertahanlah dengan sesi-sesi akan datang dan korang akan jumpa balik bila daurah bulan depan kan. So nantikanlah apa pengisian-pengisian yang abang-abang akan beri, and then itulah itu bukan pengakhiran lah, macam silap lah itu, macam Imran tak silap, Imran cakap itu daurah terakhir kan. Betul tak? Itu bukan daurah terakhir lah untuk Imran kan sebenarnya. Daurah terakhir kita adalah bila kita mati. And so ke mana begitu pergi, insyaAllah akan teruslah ada daurah, ada usrah macam tu. Okay, so insyaAllah ada lagi. Siapa tu? Amsyar ke? Biasa kalau buat benda-benda macam tu Amsyar je. Okay, biasa korang usrah berapa lama lah? Sekejap kan? Sekali lagi lah. So ni hari ni nak habis berapa? Imran okey, lain okey tak? Tak apa, kita cuba ringkaskanlah kot mana kita ambil mana yang penting untuk surah Al-Asr ni, insyaAllah. Boleh sama-sama buka surah Al-Asr, apa-apa je lah, buka Al-Quran ke, kalau ada tafsir boleh buka tafsir, kalau nak kongsi-kongsi sikit. Kat BU tu banyak pun ada tafsir, Fizilah ada tafsir. Okay, so sekejap maybe abang akan skip juga kot slide ni, mana yang penting je. Mana? Sekejap. Boleh nampak ke? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Asr. Boleh seorang baca tilawah dengan terjemahan dia? Hello, ada ke?
demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Okay, jazakallah khair. Okay, so surah Al-Asr surah Al-Asr mungkin surah yang common yang kita biasa baca tadi kecil habis kelas ke apa yang kita baca kan. Wal asr innal insana lafi hus illa alladhina amanu. Kita baca benda tu. Dan tapi mungkin dari kecil-kecil dulu kita tak menghayati sangat pun maksud kepada surah Al-Asr ni lah. Dan mungkin generally kita faham je lah Al-Asr ni tentang masa kan. Maksud Al-Asr tu sendiri pun adalah masa kan, surah masa. Tapi apa kaitan masa dengan hidup kita kan? So kalau refer kepada apa secara general lah apa yang korang baca terjemahan ke apa ke ataupun kalau korang ada baca semua mana-mana ke apa yang korang tahu tentang surah Al-Asr ni. Dia membuka dulu kepada siapa yang nak berkongsi sikit tentang surah Al-Asr. Secara general je lah. Secara general masa kita ni kalau baca surah ni hakikatnya kalau kita faham kita dalam kesuntukan masa. Al-Asr tu waktu akhir kan, waktu asar, waktu akhir. So kita kesuntukan masa tu berdasarkan apa yang saya tengok daripada penerangan Norman Alihan. Ibarat kita ni dalam drowning, tertenggelam dalam air dan unconscious kan, tak sedarkan diri kan. So kita sekali kita kena sedar bila dah dalam keadaan tu kan, dalam tenggelam dan tak sedarkan diri dalam air ibarat kan. So benda pertama kita kena sedar dan ada juga kita kena menyedarkan orang lain lah. Untuk menyedarkan orang lain tu kita kena bagi tahu tentang realiti lah. Tapi yang maksudnya semua orang ibarat tengah berada dalam air dan tak sedarkan diri. So kita kena sedarkan mereka. So nak sedarkan kena bagi tahu tentang kebaikan kan. Itu tentang realiti kan. Apa yang maksudnya semua tengah dalam kesuntukan masa kan. Dan untuk menyedarkan tu juga perlukan juga kesabaran kan. Sebab ada juga yang akan tolak kan. So itu je. Baik, jazakallah khair. Ni siapa Fahim ke Syazwan? Ke Amar? Saya confuse tak suara Fahim. Okay. Macam lebih kurang tak suara korang. Okay. So jazakallah khair. Mungkin apa dapatan daripada Ustaz Numan Alihan kan. Sedikit lah kan tentang macam mana Allah bersumpah dengan masa tu sendiri. Wal asr demi masa. Maknanya untuk bagi kita satu kesedaran which is manusia ni tengah dalam keadaan unconscious kan, macam Numan Alihan cakap lah. So untuk kita kembali balik kepada apa yang sepatutnya kita buat lah. Okay. So kalau tengok pada sini slide abang ni kan, kalau kat dalam tafsir adalah ada satu riwayat daripada Imam Syafi'i, jika Allah tidak turunkan Al-Quran melainkan surah ini maka ia sudah cukup untuk manusia. Nak menunjukkan bahawa surah ni kalau korang tengok surah ni surah yang pendek je sebenarnya, 3 ayat sahaja kan. Tapi actually surah ni dia merangkumi seluruh hidup kita kan. Sebab apa? Sebab dia berkenaan dengan masa kan. Which is masa ni macam ni? Masa ni adalah satu tempoh. Dan tempoh daripada kita lahir sampailah kita mati. Dan hidup kita ni daripada kita lahir sampailah kita mati. Itulah hidup kita kan. So surah ni merangkumi seluruh hidup itu, masa tu kan. So hidup kita. Mana mungkin hari-hari kita mengira waktu. Dan bila mana sampai je birthday kita akan macam, oh hari ni aku dah berapa tahun, 20 tahun contohnya. Tapi apa yang kita telah lakukan dalam umur yang kita telah ada tu, hidup yang kita telah ada kan 20 tahun tu. Dan sedangkan makin kita meningkat usia, makin kita akan menghampiri ajal kita menghampiri Tuhan lah. Dan setiap saat sebenarnya kan, macam sekarang ni kan ada saat-saat yang bertambah sekarang ni adalah menunjukkan bahawa kita menghampiri
which is kita tahu pun benda tu bila berlaku. Boleh jadi beberapa saat sekarang kita meninggal tengah usrah ni kan, insyaAllah. And tak tahu sebab benda tu memang Allah tetapkan dah. And so ada mesej besar sebenarnya Allah nak sampaikan dalam surah yang pendek ni, and yang mana untuk kita selamat daripada azab, azab yang sebenar tu lah. And so boleh bacalah kat sini kan, macam sistem petanda tasawuf iman, okay, tentang surat Al-Asr sini lah. And so kita terus masuklah kepada ayat yang pertama, and wal asr, which is sumpah nak menunjukkan bahawa ada satu perkara yang sangat-sangat besar lah dalam surah ini. Dan masa ni adalah satu elemen yang penting dalam hidup kita, betul tak? And kalau kita apa-apa pun dalam hidup kita memang akan ada timeline. Contoh kalau kita nak contoh assignment, exam, berkait dengan masa, betul kan? Assignment contohnya, okay, kena hantar assignment ni by contoh bila hari Isnin ni kena siapkan. So kita bermain dengan masa waktu tu. Dan kita kena siapkan, kena cari masa nak buat. Exam, kita ada duration kita. Contoh exam dalam masa 1 jam setengah. Dalam masa 2 jam kita kena siapkan exam. Lomba lari kan, ada masa. Dan siapa yang paling cepat, itulah yang paling so, benda tu benda sangat besar, betul lah. Maknanya kalau kita sebenarnya kita nampak surah ni macam simple je masa kan. Tapi masa tu lah yang merangkumi hidup kita. Everything tentang hidup adalah berkaitan dengan masa. Even sekarang kita nak start usrah tadi kan, pukul 10, okay, itu adalah masa. Kita nak habis usrah ni pukul berapa, itu adalah masa. Dan so itu adalah benda yang besar. That's why Allah mulakan dengan ayat pertama ni, wal asr, dan demi masa sumpah yang perkara besar. Dan selagi manusia hidup, dia bergantung dengan waktu. Bergantung dengan masa lah. And pendek ramai leka bandingan antara waktu akhirat dan dunia. Ini pun satu benda yang ni lah, maknanya kat dunia ni, kalau kita bayangkan kat dunia hidup kita ni, mungkin contohlah kita hidup 60 tahun contoh kan. Tapi perbandingan dia sangat-sangat berbeza lah dengan perbandingan dekat akhirat ni. Mana dunia ni adalah pendek saja masa kita. Tapi kat akhirat itulah tempat yang selama-lamanya kita akan pergilah. And so next masuk pada ayat yang kedua, and innal insana lafi khusr. And sungguhnya manusia and itu dalam kerugian. Sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Al-khusr adalah rugi. And ni beberapa term lah kat sini kan. Semua manusia, al-insan tu maksudnya semua manusia. Dan kita semua ni dah, and bukanlah spesifik pada seseorang sahaja, spesifik pada Rasulullah sahaja, tapi kita semua manusia. And lafi khusr, sangat-sangat rugi, sangat kerugian. Maknanya Allah bersumpah dengan masa. Sebab apa? Sebab pertama sekali tadi Allah bersumpah dengan masa kan, wal asr. Dan masa tu relate dengan manusia, relate dengan diri kita. Dan akhirnya dalam ayat kedua ni Allah cakap innal insana lafi khusr. Manusia tu dalam kerugian disebabkan masa tadi tu. Dan kecuali apa? Illa, dan ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali siapa? Ada 3 golongan sebenarnya dalam ayat yang ketiga ni. Ada 3 golongan. Yang mana yang pertama adalah mereka yang beriman. Amanu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang kedua yang beramal soleh. Dan yang ketiga adalah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan. Tawasi itu adalah berpesan-pesan. Berpesan-pesan kepada apa? Kepada kebenaran dan juga kepada kesabaran. So kat sinilah kita nak cuba tengok balik definition apa itu iman, apa itu amal soleh, apa itu tawasi, berpesan-pesan tu sendiri kan. And kalau dalam Syekh Kutub ni betul lah, dalam Fizil Syekh Kutub ni dia tak adalah define iman tu apa. Generally mungkin kita tahulah iman tu apa kan, tapi kat sini dia cakap keimanan ialah hubungan makhluk dan manusia yang bersifat fana, kerdil dan terbatas dengan Allah. Itu yang pertama hubungan kita dengan Allah. Dan yang kedua adalah juga hubungannya dengan alam yang lahir dari Allah. Itu yang kedua. Dan hubungan kita dengan alam.
Dan yang ketiga adalah mana? Agak-agak yang ketiga apa? Hubungan dengan Allah satu, hubungan dengan alam, hubungan dengan manusia, betul. Yang ketiga adalah hubungan dengan manusia. And yang mana tiga benda ni lah, and inilah merangkumi iman. Maknanya bila kita menjaga hubungan kita dengan Allah satu, menjaga hubungan kita dengan alam, dengan sekeliling kita, sebab basically kita hidup dalam nature, dalam alam ni kan, dengan alam ni. And so hubungan kita dengan alam tu kita kena jaga juga, and then hubungan kita dengan manusia. And macam mana kita nak jaga hubungan kita dengan alam? Banyaklah benda. Dia apa, dari apa, benda yang kecil je, contoh buang sampah. And itu adalah reflect keimanan seseorang tu sebenarnya. And faham ke? And macam mana kita buang sampah mata rata contohnya ni. Kita tak buang kat tempat sepatutnya, benda tu mungkin akan efek kepada alam lah. Efek kepada contoh buang sampah dalam sungai contohnya. So akan efek, akan membuat bencana alam, akan membuatkan sungai kotor ke apa ke. Mungkin benda-benda tu juga yang berlaku, banjir baru-baru ni kan. Itu mungkin disebabkan oleh manusia juga. And lubang tersumbat ke apa semua tu datang daripada manusia. Manusia lah yang membawa kemusnahan juga sebenarnya. Walaupun kita tahu lah itu memang Allah yang merencanakan benda tu kan. Tapi manusia ni pun antara yang membuat kemusnahan juga. So benda tu reflect pada keimanan. Macam mana keimanan kita terhadap inilah Allah tu sendiri. Baru ni pun macam terkejut lah kan, macam tak expect. Ada juga orang yang tak ada common sense kan. Maksudnya macam kat kedai makan tengah nak bayar, kita orang tengah makan, so nampak ada orang tengah nak bayar, selama je dia buang tisu dekat bawah macam tu. So, serius lah, tak ada common sense langsung kan, macam. Tapi adalah orang macam tu. Maksudnya kita mungkin aware je benda-benda tu, kita mungkin jaga part-part tu, tapi ada lagi orang yang masih lagi tak menjaga benda-benda tu kan. So tu adalah reflect pada keimanan tu sendiri. Dan amal soleh, macam mana kita jaga kita punya amal kan. Dan tawasi ni lah kan. Kalau boleh abang relatekan sikit kan. Mungkin sebelum ni korang dengar surah apa? Sebelum Al-Asr, surah apa yang korang lalu? Surah Humazah kan. Jadi kalau tengok kepada kalau boleh abang baca sikit part dekat sini kan. Dalam tafsir Fizan ni ada part asas-asas keimanan. Kalau boleh abang baca sikit. Kemudian asas-asas keimanan itu sendiri merupakan asas-asas kemanusiaan yang luhur. Menyembah Allah yang tunggal, membebaskan manusia dari perhambaan kepada yang lain dari Allah, dan menegakkan dalam jiwanya kesedaran berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sesama manusia. Kerana itu, ia tidak menghinakan dirinya kepada seseorang yang lain dan tidak tunduk melainkan pada Allah yang Maha Kuasa. Dari sinilah lahirnya kebebasan hakiki bagi manusia, iaitu kebebasan yang terbit dari hati nurani dan dari kefahaman terhadap hakikat yang berlaku di alam, iaitu tiada kekuasaan melainkan kekuasaan Allah yang tunggal dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Okay, kalau boleh nak tengok kat sini kan. Apa yang boleh abang nak relatekan dengan surah Humazah? Kalau surah Humazah sebelum ni kita tengok tentang pencaci, betul yang tak? Kan? Orang yang mencaci orang ni kan. So asas keimanan itu adalah mereka tidak membuat perkara-perkara itulah. Dan itu adalah asas kepada keimanan itu dalam refer kepada ni kan. Tidak pergi kepada benda yang tak sepatutnya mereka lakukan. Itulah asas-asas keimanan itu, tidak melakukan benda yang against hubungan kita dengan Allah, against hubungan kita dengan alam dan juga hubungan sama manusia. Which is kalau kita tengok balik surah Humazah semua ni, dia berkait dengan manusia tu lah kan, berkait dengan hubungan kita dengan manusia kan, pengumpat yang pencaci tu kan. So itulah keimanan, balik kepada Al-Asr ni. Itulah manusia yang tidak rugilah, ya, mereka yang betul-betul beriman kepada Tuhan mereka. Okay, ni tawasi tu maksudnya saling lah. Okay. Apa yang korang faham daripada sini? Tidak boleh satu saja ni. Betul. Maknanya ada 3 benda lah kat sini. Maknanya bukanlah sekadar iman saja, tapi dia tak beramal. Dan dia tidak tawasi kan, tidak saling mengingatkan
kepada kebenaran dan juga kesabaran ni kan. So dia ada sequence dia kan, ada berkaitan dia. Macam 3 benda ni kita kena buat. Beriman, beramal soleh dan juga saling memperingatkan. Inilah mesti abang dah explain tentang benda ni kan. 3 sifat yang menyelamatkan manusia: iman, amal soleh dan juga at-tawasi. Dan iman yang mengubah bersifat dinamik dan mencorakkan hidup baru bagi mereka yang memilihnya. Amal soleh, kesediaan beramal akan ada sekiranya hatinya benar. Dan at-tawasi ni amal ma'ruf nahi munkar lah, saling mengingatkan, saling menyampaikan lah kepada al-haq dan juga as-sabr. Al-haq ni adalah satu kemestian dan keperluan mendesak, as-sabr usaha yang sukar dan banyak halangan. Okey, macam rasanya macam apa yang siapa tadi Fahim cakap lah kan. Bila mana kita tak nak berada dalam kerugian, kita kena at-tawasi, yang kita kena sampaikan, kita kena usaha untuk sampaikan kebenaran. Tapi dalam fasa kita nak menyampaikan kebenaran itu mungkin ada halangan-halangannya dan ada benda-benda yang menghalang kita, mengganggu kita. That's why kita kena ingatkan pula kepada kesabaran. Maknanya benda tu mungkin defect pada diri kita kena buat benda ni. Itu amal soleh kita. Tapi kita kena ingatkan juga orang, kita kena sampaikan orang, kita kena saling mengingatkan kawan-kawan kita yang lain. Okey, kita masuk kepada overview kan, apa yang kita boleh dapat daripada surah ini. Yang pertama, itulah kepentingan masa itulah kita nampak daripada ayat pertama tadi kan. Macam mana masa ni memang betul-betul relate dengan kehidupan kita kan. Yang kedua, semua manusia tak selamat kecuali mereka yang ada 3 sifat tu tadi. 3 sifat yang utama tadilah, iman, amal soleh dan juga tawasi. Yang ketiga, sesuatu tamadun akan terbina jika ada 3 lima tersebut. Okey, tak perlu refer kepada ni pun tak apa. Dan kalau boleh abang kongsi sikit lah kan, antara poin yang abang tulis dekat sini, dekat buku abang ni. Dan yang pertama adalah beriman dan amal soleh tak cukup. Beriman dan amal soleh itu tidak cukup sebenarnya, tapi dia perlu adanya at-tawasi itu. So dia relate dengan poin yang kedua ni lah sebenarnya. Maknanya macam yang siapa tadi Iman cakap tadi lah kan, dia sequence. Dia tak cukup sekali kita beriman, tak cukup sekali kita beramal soleh kan. Tapi sebenarnya beriman tu adalah dia adalah buah. Amal soleh tu adalah buah kepada keimanan. Maknanya bila mana kita beriman, of course kita akan cuba untuk beramal soleh juga. Dan akhirnya benda tu dua tu tak cukup semata-mata itu. Dia kena buat juga at-tawasi itu tadi. Kan? Yang kedua kan, kita kena nampak goal yang nak dicapai lepas bumi ni. Kita kena betul-betul nampak goal kita yang kita nak capai. Yang mana dalam surah ni kita nampak satu pergerakan yang jauh dan masa tu berkaitan dengan apa, daripada kita hidup sekarang ni sampailah kita mati nanti, tak tahu sampai bila. Tapi kita tahu goal kita tu kita nak pergi ke mana. Apa goal kita yang akhir tu. And so itulah yang kita nak kena nampak dalam surah ni lah. Maknanya masa tu membawa kita kepada satu goal yang besar. Dan yang ketiga adalah kita kena hidup dalam kumpulan, dalam kelompok. Dan maknanya kita kena perlu adanya kelompok yang saling mengingati, saling berpesan-pesan. Sebab kalau kita hidup seorang-seorang, memang siapa nak ingatkan kita? Dan kalau kita buat salah ke apa ke kita ni, tak ada siapa nak ingatkan. Tapi kalau kita hidup dalam satu circle, dan cuba untuk cari circle yang baik, circle bi'ah yang soleh, insyaAllah benda akan selamatkan kita daripada kerugian tadi tu. So wallahu alam, sedikit saja kalau boleh abang nak kongsikan, itulah apa yang boleh kita dapat kan, sedikit sebanyak perkongsian daripada tafsir Fizilan ni juga dan tambahan daripada abang sikit lah. Okay, so itu saja wallahu alam. Ada apa-apa ke nak tambah? Ataupun persoalan yang nak ditanya berkaitan dengan surah Al-Asr ni? Ataupun lah kalau siapa-siapa nak tambah dapat kan, kalau ada apa-apa tambahan daripada lain selain daripada Norman Alihan tadi yang Fahim dah share, jadi apa-apa nak tambah ke? Maybe tadi macam kita fikir je kan tentang kesabaran kan. Macam kita kan nak approach orang, nak buat dakwah kan kat sini, dekat tasbih orang, dekat tempat masing-masing kan. Dia macam terfikir tadi tentang kesabaran kan.
Yang mana kesabaran, maybe saya boleh buat dua kesabaran kan. Satu, kita kena sabar yang maybe orang akan tolak kan kita punya ajakan kan. Lagi kedua, kita kena sabar dalam kita nak membina hubungan dengan dia. Kadang ada orang tahu lah, maybe pengalaman lepas kan, terus datang ke orang tu terus macam nak share pasal agama kan. Tapi sepatutnya kita kena terus kita kena kenal dulu kan. Macam mana asal dakwah, kata Imam Sabana adalah ta'aruf kan. Kita kena berkenalan dengan dia dulu, bina hubungan. Tu maksudnya kesabaran, jangan terus nak bagi kan, terus bagi bahan kan. So itulah yang saya nampak kesabaran tu. So Allah Alam.